Uniknya Malaysia, ia tidak hanya sebuah negara yang kaya dengan kepelbagaian masyarakat, budaya dan makanan, tetapi juga sebuah negara yang mempunyai banyak perayaan untuk disambut bagi setiap tahun. Dalam setahun, mereka yang tinggal di Malaysia berpeluang merasai beberapa kali perayaan yang meskipun disambut oleh masyarakat daripada kaum dan etnik yang berbeza, tetapi juga boleh dirasai kemeriahannya bersama-sama. Salah satu perayaan yang paling ditunggu-tunggu terutamanya bagi masyarakat Sabah iaitu pada 30 dan 31 ialah Pesta Keamatan. Pesta Keamatan ataupun dikenali sebagai Tadau Kaamatan bagi penduduk setempat merupakan sebuah perayaan yang disambut khusus oleh masyarakat Kadazan Dusun. Disebabkan padi merupakan tanaman utama di Sabah, Pesta Keamatan merupakan suatu perayaan yang begitu signifikan dan penting untuk kesemua rakyat Sabah juga umumnya. Okey guys, jom kita bincangkan 6 fakta di sebalik kemeriahan Pesta Keamatan di Sabah. Hai guys, kembali lagi anda ke dalam channel saya iaitu Wells Official Channel. Tentunya suatu channel yang sentiasa memberikan anda maklumat baru berkaitan dengan fakta, konspirasi, mitos dan juga sesuatu yang bersifat historical. Pertama, perayaan ini telah diluluskan oleh Majlis Undangan Kerajaan Koloni sebagai cuti umum sejak tahun 1960. Halia Raham Tun Fuad Steven iaitu bekas Ketua Menteri Sabah yang pertama adalah individu yang bertanggungjawab mengusulkan agar Pesta Keamatan ini diisytiharkan sebagai cuti umum. So pada 30 Jun 1960, buat pertama kalinya pesta menuai diadakan secara rasmi, yang mana majlis sambutan telah diadakan di Sekolah St. Michael Penampang. Antara acara yang diadakan semasa sambutan perayaan pesta menuai itu termasuklah sembahyang kesyukuran, diikuti perarakan berjalan kaki mengelilingi kampung dengan diiringi sekumpulan belia dan beliawanis berpakaian tradisi kebudayaan Kadazan. Kedua, nama lain untuk ngadau ataupun Ratu Cantik. Pada awalnya, pertandingan Ratu Cantik pada era 60-an dikenali sebagai Miss Kadazan. Kemudian lewat 70-an ditukar kepada Miss Harvest Festival. Pada tahun 1980-an pula, pertandingan Ratu Cantik ataupun Unduk Ngadau ini dikenali sebagai Ratu Keamatan dan kemudiannya bermula pada tahun 1991 sehinggalah ke hari ini pertandingan ini dikenali sebagai Unduk Ngadau. So guys, untuk pengetahuan, Unduk Ngadau merupakan acara kemuncak perayaan Pesta Keamatan. Ketiga, syarat pertandingan Unduk Ngadau. Syarat pertandingan telah menetapkan bahawa peserta mestilah berketurunan Kadazan Murut dan salah sila keluarga beliau sememangnya mempunyai darah KDM meskipun jumlah DNA kurang daripada suku peratus disebabkan perkahwinan campur. Untuk pengetahuan, apa-apa keputusan selepas 24 jam adalah tidak sah. Sebagai contoh, peserta yang telah dimakotakan sebagai pemenang yang sah adalah layak untuk mewakili daerahnya ke peringkat seterusnya ataupun ke KDCA. Keempat, kontroversi panas pemecatan Unduk Ngadau Bangi. Pada 27 Mei 2017 menyaksikan seramai 44 pemenang pertandingan Unduk Ngadau Keamatan mewakili kawasan Bandaraya Kota Kinabalu dan daerah kecil telah mendaftarkan diri kecuali wakil dari daerah kecil Pulau Bangi. Lusilah Retni Lim telah ditolak penyertaannya atas keputusan pihak KDCA. Ini kerana wakil yang dihantar itu bukan pemenang yang sebenar. Kes ini berlaku kerana pengacara majlis melakukan kesilapan dalam mengumumkan pemenang, manakala para juri tidak melakukan pembetulan terhadap kesilapan berkenaan. Merujuk keputusan yang tular itu, dinyatakan 4 orang juri yang ditugaskan mengadili pertandingan berkenaan. Bagaimanapun, tidak dinyatakan nama-nama pengadil yang terlibat. Penjelasan oleh pihak jawatan kuasa penganjur pertandingan Unduk Ngadau daerah kecil Bangi bahawa berlaku kesilapan semasa mengumumkan keputusan pemenang adalah akibat kecuaian pengacara majlis yang dalam keadaan mabuk atau salah minum. Kelima, perbezaan versi cerita antara Huminodun dan Poni Zuvung tapi orang yang sama. Menurut cerita lisan, Kino Rohingan ataupun Tuhan adalah istrinya Suminundu mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Huminodun.
Untuk menyelamatkan orang-orang Kadazan dusun daripada kebuluran kerana tidak mempunyai makanan yang mencukupi, maka Kino Rohingya terpaksa mengorbankan anak kesayangan mereka, iaitu Huminodun. Huminodun dikorbankan dan mayatnya dikubur menurut adat istiadat selengkapnya. Kononnya, mayat Huminodun telah mengeluarkan berjenis-jenis benih tumbuhan yang menjadi makanan utama kepada masyarakat Kadazan dusun sekarang. Salah satu benih tumbuhan itu ialah padi. Oleh itu, sebahagian dari mayat Huminodun itu mengeluarkan benih padi. Maka wujudlah kepercayaan bahawa padi itu mempunyai semangat yang diberi nama Bambarayon. Namun, berbeza pula kisah cerita versi Poni Zuvung, iaitu merujuk kepada orang yang sama. Melalui versi ini, menyatakan bahawa Kinoingan ataupun Kino Rohingya telah merantau jauh dan meninggalkan Poni Zuvung dan isterinya untuk mencari makanan akibat kejadian kemarau yang teruk di perkampungan mereka. Diceritakan bahawa Poni Zuvung telah berpesan kepada ibunya untuk mengikuti ritual tertentu ke atas anggota badannya selepas dia dikorbankan. Kepala Poni Zuvung dikatakan tumbuh dan menghasilkan pokok kelapa. Isinya dan darahnya menjadi padi, jari jemarinya bertukar menjadi halia, giginya menjadi jagung, lututnya menjadi ubi keladi, dan lain-lain anggota badannya menjadi tumbuh-tumbuhan yang boleh dimakan. Kinoingan ataupun Kino Rohingya akhirnya pulang ke kampung halaman setelah lama merantau dan patah hati apabila mendengar bahawa anak perempuan kesayangannya telah mati. Namun demikian, Poni Zuvung akhirnya hidup kembali. Keenam, peruntukan keamatan. Setiap tahun, Kerajaan Negeri Sabah menyalurkan sejumlah peruntukan kepada jawatan kuasa ini bagi menganjurkan perayaan Pesta Keamatan. Peringkat Negeri Sabah bermula 1 Mei hingga 31 Mei.